Okey, hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya, Cikgu Suzy Salim. Okey, untuk kali ini saya akan kongsikan bagaimana kita nak menggunakan Google Classroom. Okey, ini khas panduan untuk rakan guru yang mungkin belum familiar ataupun tak biasa lagi dengan menggunakan Google Classroom. Okey, jom saya tunjukkan macam mana. Okey, seperti biasa pada mulanya kita akan buka Google kan. Okey, kita akan klik Google. Okey. Kemudian dekat sini ada banyak cara untuk anda buka GC lah ataupun Google Classroom. Okey, yang pertama anda boleh terus klik pada dekat search ni lah. Dekat search ni kita boleh klik Okey, ataupun sekiranya anda dah buka dekat tiba-tiba anda dah buka dekat mana-mana, anda boleh klik button 9 titik kecil ni. Okey, ini contoh paparan kalau saya memang dah terbuka dekat Drive contohnya. Saya dah buka Drive, kemudian saya nak pergi ke Google Classroom. So kita boleh klik 9 titik ni dan kita pilih Classroom. Okey, atau tadi macam saya cakap tadi, kita boleh terus type saja dekat Google Search tu, kita type Google Classroom. Atau ada satu cara lagi, dekat sini pun ada 9 titik, anda boleh klik jugalah. Okey, anda boleh explore yang mana anda suka dan sebenarnya bila first time anda dah buka tu, anda boleh bookmark kan. Nampak star ni kan? Okey, anda bookmark kan macam saya buat ni. Saya dah bookmark kan dekat bookmark bar saya dan saya type lah nama dia GC. Okey, mudah. Jadi selepas ni bila anda nak buka je, anda terus je klik GC. Tak perlu dah nak type balik ataupun nak cari dekat titik-titik tu. Dah tak perlu. Anda boleh terus klik pada GC. Okey? Okey. Ini saya tunjukkan kalau anda type dekat Google Search. Okey, kita akan type Google Classroom. Okey, ini paparan yang dia akan keluar lah. So, kita akan pilih yang atas sekali ni. Classroom.google.com ni. Okey, anda klik Google Classroom tersebut. Okey, inilah paparan hadapan muka hadapan Google Classroom anda. Okey, ini contoh contoh. Okey, jadi anda boleh tengoklah sehingga ke bawah, ada banyaklah. Okey, kemudian saya nak ajarkan, nak tunjukkan macam mana cara kita nak create kelas. Nampak tak button tambah ni? Okey, dia ada dekat paparan ni, dia ada kalau anda nampak yang petak-petak ni adalah kelas-kelas kita. Okey. Kemudian dia ada to do, dia ada to review, calendar dan pelbagai lagi. Yang tu kita akan tengok kemudian. Okey, saya akan ajar basic dulu. Basic adalah mungkin paparan anda dia keluar mungkin kosong. Tak ada apa-apa sebab anda baru first time. Okey, ataupun mungkin dah ada satu contoh. Okey, jadi jangan risau. Bila keluar je paparan macam ni yang ada 3 line, kemudian ada perkataan Google Classroom, dia ada buat button tambah, kemudian dia ada 9 titik kecil dan juga gambar kita lah. Gambar ni sebab saya dah update gambar. Kalau anda tak update gambar, mungkin dia akan keluar tulisan saja. Okey, tulisan initial nama anda. Okey, jadi cara pertama adalah untuk kita create class adalah, okey, anda klik button tambah ni. Nampak tambah sebelah kanan atas ni. Okey. Pergi dekat button tambah tu. Okey, dia akan keluar create or join a class. Okey, klik. Okey, bila klik dia akan keluar macam ni. Sama ada anda nak join kelas ataupun anda nak create kelas. Okey. Jadi sekarang ni adalah panduan untuk guru. Jadi saya akan ajar sebab kita cikgu, so kita akan create kelas. Kalau pelajar dia akan klik join kelas. Okey. So kita pergi kepada create kelas, anda klik create kelas, okey. Dia akan keluar macam ni. Dia ada class name. Class name ni wajib lah memang kena masuk. Kemudian ada section, ada subject, ada room. Okey, saya nak tunjukkan dua situasi. Okey, sekiranya anda type macam ni, okey, kelas 1 Al-Faruqi, section anda tinggalkan kosong, kemudian subject anda tulis bahasa Melayu. Paparan kelas anda dia akan keluar seperti ini. Dia ada nama kelas sahaja, kemudian dia kosong. Faham Okey, ini kalau anda isi class name dan subjek. Okey, saya tunjuk lagi satu. Ini sekiranya anda tulis class name ni nama kelas dan nama subjek anda pada ruangan
section. Okey. Bila anda klik macam tu, dia akan keluar macam ni. Nampak tak sebelah bawah ni? Okey. 2 Mumtaz, kemudian dia ada Matematik MM. MM ni adalah dekat section tadi. 2 Mumtaz ni adalah yang kita type class name. Okey, ataupun kat sini lah saya boleh tunjuk sini. 2 Al-Khawarizmi ni nama kelas. Matematik ni adalah saya type dekat ruangan section. Okey. Kemudian subjek dan room saya tinggalkan kosong. Okey. Kalau anda buat macam ni, anda type class name and subject, dia akan keluar macam paparan sebelah kanan. 1 Al-Faruqi. Nama kelas sahaja. Kemudian dah tak ada. Okey? Itu saya nak tunjuklah perbezaan. Anda boleh cuba sendirilah. Okey? Kemudian kita dah create kelas. Bila kita dah create kelas, okey, sebelum tadi, bila kita dah type nama, dah type section tadi, kita akan klik create. Okey, klik create. Okey. So dia akan keluar macam ni lah paparan kelas anda. Okey. 2 Al-Khawarizmi Matematik. Okey, class code. Okey. Kat sini dia ada class code. Apa fungsi class code? Okey, class code ni cikgu boleh copy dia dan cikgu boleh berikan kepada anak murid cikgu untuk dia join kelas. Itu cara untuk kita invite anak murid kita masuk ke kelas kita menggunakan class code. Nanti saya akan tunjuk cara nak invite. Okey. Kemudian kat sini juga dia ada meet link. Okey, apa fungsi meet link? Cikgu boleh generate meet link siap-siap untuk kelas cikgu. Contohnya 2 Al-Khawarizmi ni, cikgu terus generate meet link. Cikgu boleh klik je ni. Klik, nanti dia akan keluarlah. Okey, dia automatic create meet link. Jadi, setiap kali kelas, kalau cikgu nak buat Google Meet dengan kelas 2 Al-Khawarizmi, cikgu boleh menggunakan meet link yang dah di-create. Tak perlu dah nak create link baru, tak perlu. Okey, murid-murid cikgu pun boleh terus klik meet link meet ni lah. Dia automatik dan meet link ni hanya sekali saja kita buat, tak perlu kita nak buat banyak kali. Okey? So dia menggunakan meet link yang sama. Okey. Jadi saya harap fahamlah. Gambar ni cikgu boleh tukar sendirilah dekat select team ni, cikgu boleh ubah tema dia, boleh tukar upload foto dan sebagainya lah. Cikgu boleh cantikkan sendiri kelas cikgu. Okey? Kemudian saya nak tunjuk, okey, dekat bawah ni dia ada announcement. Kalau kita nak berikan apa-apa pengumuman, kita boleh terus type di sini pengumuman kita. Okey, mungkin reminder kelas kita setengah jam lagi ke contohnya. Okey, upcoming ni nanti dia akan ada semua kerja-kerja ataupun tugasan yang kita dah berikan kepada murid. Macam ni kosong lah sebab saya memang mula from zero saya tunjuk. Okey, so kosong. Communicate with class ni kita boleh terus sama ada nak klik sini ataupun dekat tempat lain lah. Nanti saya ajar. Okey, kemudian kalau anda nampak kat sini kan, tadi 3 garis ni kalau anda klik untuk anda balik ke paparan mula-mula sekali. Muka depan tadi. Muka depan kelas kita. Okey? Sorry, bukan muka depan kelas sebenarnya. Macam dia lebih kepada muka depan sekolah kita. Kelas tu adalah yang ni. Yang ni adalah muka depan kelas 2 Al-Khawarizmi. Okey, kalau yang tadi tu adalah paparan keseluruhan. Keseluruhan. Ibaratnya macam sekolah kita lah. Macam tu. Okey. Dekat sini saya nak tunjuk. Atas ni dia ada 4 tab. Iaitu stream, classwork, people and grades. Okey. Kemudian dia ada button gear ni untuk setting. Ada button 9 ni anda boleh explore lah. Dan juga account kita gambar ni. Okey. Jadi sekarang ni kita nak tengok apa tab-tab ni, apa fungsi tab stream, classwork, people and grades. Okey, kalau stream tadi ibaratnya muka depan kelas. Okey, itu adalah stream. Okey, ataupun kalau macam Facebook kita tu dia adalah apa tu kita panggil wall kita, wall depan tu. Okey. Kemudian kalau kita pergi kepada classwork, okey, kalau anda klik classwork dia akan keluar paparan macam ni. Okey, classwork ni masih kosong lah sebab kita belum bagi apa-apa assignment ataupun nota dan sebagainya. Okey, ini adalah classwork. Anda boleh tengoklah nanti. Okey. Seterusnya people. People ni apa? Okey, people ni adalah di mana, okey, teachers. Kalau anda tengok dia ada teachers dan dia ada students.
Okey, teachers ni contohlah contoh. Katakan anda guru kelas, anda nak create satu kelas sahaja dekat GC ni, dekat Google Classroom. Kemudian anda nak invite semua cikgu yang mengajar, okey, semua cikgu yang mengajar kelas anda tu masuk ke dalam kelas yang sama. So anda boleh invite dekat sinilah, nampak button orang, kemudian tambah. Macam mana nak invite nanti saya tunjuk. Okey, dia sama je nak invite student ataupun teacher. Okey, yang bawah ni adalah kita nak invite student. Jadi murid-murid kelas kita ni lah, murid-murid kelas 2 Al-Khawarizmi. Okey, saya harap faham lah. Okey, itu people, siapa. Kemudian grades. Okey, grades ni kosong lah. Grades ni adalah, okey, katakan kita dah bagi assignment, saya bagi tahu je dulu nanti bila dah ada nanti kita akan nampak. Okey, bila kita bagi assignment dan murid dah turn in, okey, dia dah hantar balik tugasan dia dan kita dah grades kan, kita dah tanda, nanti akan ada senarai markah lah kat sini. Okey, dia ada senarai markah. Okey. Jadi sekarang ni saya nak tunjuk cara nak invite. Nak invite tadi kita nak klik dekat mana? Ingat lagi tak? Antara stream, classwork, people dengan grades, dekat mana kita nak invite murid kita masuk ke kelas? Okey? Ingat tak yang mana satu? Okey, ya, kita akan klik people. Okey, bila kita klik people, okey, sorry sebenarnya tak keluar macam ni lah. Ni belum ada. Ini saya dah klik ni. Okey, bila anda klik people, dia akan keluar paparan yang ni tadi. Ni bila anda klik people. Bila kita klik people, dia akan keluar teachers ataupun student. Kemudian anda akan klik button orang dan tambah ni. Okey. Bila kita klik orang dan tambah tu, dia akan keluar macam ni. Invite student. Kalau anda klik yang orang tambah dekat teachers, dia akan jadi invite teachers lah. Okey. Okey, sekarang ni invite ada dua cara. Okey. Ada tiga sebenarnya. Yang tadi yang kita, dua. Okey. Menggunakan invite link. Okey, anda boleh copy. Klik je gambar kertas ni. Klik copy. Kemudian anda pastekan dekat grup. Kan kita ada grup kelas, mungkin grup WhatsApp ataupun grup Telegram. Okey. Jadi kita boleh paste link ni dekat situ dan murid dia boleh klik daripada situ untuk masuk ke dalam kelas Google Classroom kita. Okey. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita nak terus invite menggunakan email. Okey, type a name or email. Kita nak invite terus masuk. Cara dia adalah anda buka dulu. Kalau anda ada senarai GC kan, senarai email tu. Okey, anda akan buka semua senarai email tu. Kemudian anda copy highlight semua. Kemudian right click. Kemudian pilih copy. Okey. Kemudian pergi balik dekat tempat dekat kita punya kelas tadi, kita nak invite student tu. Okey, kita paste dekat sini yang dekat tempat email tu. Okey, sama right click kemudian paste. Okey, selepas dah paste, cikgu tekan koma. Okey, tekan keyboard koma pada laptop. Bila kita tekan koma pada laptop, dia akan menjadi macam ni lah. Dia akan asingkan setiap email. So, dia akan jadi banyak lah. Kalau macam tadi, dia belum asing kan. So, kita akan ada semua sekali. Kalau kelas tu ada 20 orang, 20 email dekat sini. Okey? Dia akan masuk automatik. Jadi, cikgu tak perlu nak copy satu-satu. Okey? Lambat dan membuang masa. Kalau kita ada 10 kelas, jenuh lah cikgu kalau nak copy satu-satu kan. Okey? Jadi, gunakan cara yang saya ajar tadi. Highlight semua daripada senarai tu. Kemudian, paste sahaja. Okey? Kemudian kita klik invite. Dah ada dah. Nampak ni? Ahmad sekian-sekian nama-nama ni. Okey. Dia dah ada senarai. Ada banyak lah kat bawah ni. Okey. Ini adalah senarai yang kita dah invite. Tapi dia orang belum masuk kelas. Kita baru invite. Jadi macam mana? Apa jadi? Bila kita dah invite macam ni, bila anak murid kita buka Google Classroom dia akan dapatlah notification yang kita invite untuk masuk kelas ni. So, dia akan klik join nanti. Okey? Jadi, apa jadi bila pelajar dah join? Macam mana kita nak tahu pelajar dah join ke belum?
Ini contohnya. Okey. Bila pelajar tu dah join, dia akan jadi warna macam ni. Warna terang. Okey, ni warna terang. Okey, yang warna pudar ni adalah kita baru invite tapi dia belum masuk. Okey. Itu caranya. Okey, jadi saya harap fahamlah cara nak invite. Mudah saja. Sekejap je, sekelip mata dah boleh invite semua dah. Okey, cuma yang jadi masalahnya nak tunggu murid masuk kelas. Okey. Jadi itu memang cabaran besar mana-mana cikgu lah saya rasa kan, terutamanya kelas-kelas ataupun sekolah-sekolah di luar bandar lah macam saya ni. Okey. Okey. Jadi sekarang ni saya nak tunjukkan satu lagi yang kita akan belajar adalah untuk video kali ini adalah berkenaan macam mana kita nak create a simple assignment. Simple assignment ataupun material for students lah untuk anak murid kita. Okey. Jadi untuk assignment pula, tadi people untuk invite murid, invite cikgu masuk ke kelas. Okey, sekarang untuk classwork adalah okey, kita boleh invite kita klik tab classwork. Lost kejap. Okey. Kemudian anda klik nampak button hitam ni, tambah kemudian create. Okey. Klik yang tu, dia akan keluar paparan ni. Ada banyak pilihan cikgu boleh pilih. Cikgu nak pilih assignment ke, cikgu nak pilih quiz assignment ke, cikgu nak pilih questions ke, cikgu nak pilih material ke, cikgu nak reuse post ke, ataupun cikgu nak buat topik. Okey, untuk permulaan sebelum kita buat assignment, sebab untuk sepanjang tahun untuk assignment akan jadi banyak. Jadi macam mana kita nak asing-asingkan assignment supaya kelas kita tu organize. Okey, file dalam kelas kita tu lebih organize, lebih tersusun. Okey, jadi kita akan buat topik dulu. Okey, saya akan tunjukkan topik. So, klik topik. Okey, dia akan keluar macam ni. Cikgu boleh create lah topik ni. Okey, contoh kalau cikgu nak buat kelas yang berasingan, kelas mata pelajaran yang berasingan. Macam saya tadi, 2 alkhawarizmi, matematik. Memang khas dah matematik. Jadi topik ni saya bagi contoh lah, saya bagi idea je. Jadi terpulang pada kebijaksanaan cikgu. Okey, untuk topik ni cikgu boleh create sama ada mengikut bab ataupun cikgu nak create just contohnya latihan, kemudian topik dia nota, satu lagi topik dia apa? Kuis, contoh. Macam tu. Ataupun satu lagi ujian, macam tu. Benda-benda macam tu topik. Okey? Supaya bila budak buka, dia nak cari pasal apa? Contohlah budak buka, tak ingat dalam belajar yang minggu lepas. So dia nak cari video yang cikgu kongsi tu. Jadi mungkin kita boleh buat satu topik berkenaan dengan video sahaja. Jadi murid dia akan terus pergi pada topik video, mudah untuk dia cari video mana yang dia nak. Itu maksud saya. Okey, ataupun kalau cikgu buat by bab tadi, by topik dalam matematik tingkatan 2 tadi. Okey, mungkin bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 macam tu. Okey. Atas kreativiti cikgu masing-masing. Yang mana cikgu rasa lebih mudah untuk pelajar dan juga kita sendirilah untuk akses kelas kita. Okey. Kalau macam saya suka pecahkan kepada macam nota, latihan, video ataupun kita boleh juga buat quiz online dan sebagainya lah. Macam tu. Okey. Jadi bila anda create topik ni, katalah saya dah buat dah nota, kemudian saya buat video, kemudian ada latihan. All topik ni semualah akan keluar nanti. Kalau anda klik nota, dia akan keluar yang nota saja. Kalau video, dia akan keluar video saja. Kalau latihan, dia akan keluar yang dekat latihan saja. Ini by topik. Okey? Ini kosong-kosong lagi lah sebab kita belum buat lagi assignmentnya. Okey? Jadi faham saya harap fahamlah apa itu topik. Okey? Cikgu boleh fikir sendiri macam mana cikgu nak organize kelas cikgu. Okey. Seterusnya kita nak pergi kepada assignment. Ini adalah untuk assignment. Tadi kan saya tunjuk balik sekejap Okey. Tadi kan bila kita klik create ni, dia ada banyak kan, assignment, quiz assignment, question, material, reuse post dengan topik. Topik tadi dah selesai. Sekarang ni kita nak pergi kepada assignment. So bila kita klik assignment,
Okey, dia akan keluar macam ni. Oh, saya tertinggal satu paparan tadi. Okey, dia akan keluar kosong. Kemudian ni yang anda dah type lah. Contohlah saya dah tulis title lah apa semua ni. Okey. Dan ini adalah contoh kalau kita nak upload dekat bawah ni. Dia ada bawah ni. Okey. Ni contoh nak upload bahan. Ini macam biasalah. Title ni kita tulislah tajuk. Tajuk assignment kita tu pasal apa kan. Kemudian arahan tugasan tu macam mana. Murid perlu buat apa. Ataupun cikgu nak tulis learning point dekat situ. Okey, boleh. Kemudian ni saya nak tunjukkan kalau kita nak masukkan bahan. Macam mana kita nak upload bahan dalam assignment kita. Sebab biasa kan kita ada link, mungkin kita ada nak kongsikan link YouTube. Ataupun mungkin kita nak kongsikan quizzes, link quizzes dan sebagainya. Itu cara dia. Okey, kat bawah ni dia ada button. Gambar segitiga ni drive, yang ni upload, yang ni link, yang ni YouTube. Okey. So yang ni saya klik upload lah. Okey, bila kita klik upload, browse. Okey, ni seperti biasa je macam kita nak upload ke dalam drive kita, sama je. Jadi cikgu carilah mana bahan cikgu yang nak tu. Okey, kemudian cikgu klik. Okey. Itu cara yang upload. Ini kalau link. Kalau saya klik link ni, dia akan keluar macam ni. Kalau link ni bermaksud cikgu dah ada link. Contohlah, cikgu dah buka YouTube awal-awal, cikgu dah cari dah dekat browser YouTube video mana yang cikgu nak. Kemudian cikgu copy link tu. So, cikgu boleh paste link dekat sini. Okey. Bila paste link dekat sini dan klik add link. Okey. Ini adalah cara ketiga. Kalau cikgu klik gambar ikon video YouTube ni. Okey, dia akan keluar ada dua pilihan. Sama ada cikgu menggunakan video search ataupun nak gunakan URL. Video search ni adalah kalau cikgu belum tahu lagi nak bagi video mana. Jadi cikgu akan search dekat sini. Type je video berkenaan dengan apa. Kemudian cikgu kena scroll lah. Scroll dan cari video mana yang cikgu nak dan pilih kemudian add. Okey. Ini kalau video search. Kalau URL tadi sama macam link tadilah. Kita dah ada URL. Kita paste saja URL kat sini dan dia keluarlah. So, kita add. Okey. Dan ni adalah button yang last sekali. Ni tadi kita dah buat semua ni. Yang ni kalau drive. Drive ni dia sama je. Paparan dia sama dengan upload. Okey. Ini adalah drive. Yang ni upload. Okey. Yang ni link. Yang ni YouTube. Okey. Yang ni adalah button tambah. Tambah ni bermaksud dia ada, kalau anda klik dekat tambah ni, dia ada docs, dia ada slide, dia ada sheets, dia ada drawing, dia ada forms. Okey, ini adalah untuk kalau cikgu belum buat apa-apa. Cikgu baru nak buat. Cikgu baru nak buat. So, cikgu akan klik kat sinilah, tambah dan cikgu pilihlah mana cikgu nak. Cikgu nak guna slide ke, cikgu nak guna sheet ke, cikgu nak guna form, Google Form ke. Jadi, bila cikgu klik ni, cikgu kena baru nak create benda tu. Okey. Daripada zero lah. Kalau yang tadi yang lain-lain ni, bahan yang dah ada, kita just masukkan. Okey, kalau tambah ni adalah daripada bahan yang tak ada, tapi kita nak adakan. So, kita akan klik tambah. Okey, saya harap jelaslah setakat tu. Okey, harap boleh faham lah. Okey, ni atas tadi dia ada title. Title ni cikgu boleh type lah. Contoh ni saya buat contoh je. Bab 5, latihan 1. Okey. Sebab ni assignment kan. Jadi lebih kepada latihan lah. Bukannya nota. Jadi instruction dia kita buat lah. Sila buat latihan yang cikgu berikan. Sekian-sekian lah. Boleh rujuk nota dan video ni. Yang kita dah bagi kat bawah ni kan. Video ni URL tadi kita dah masukkan contoh video. Mungkin murid tu nak tengok balik sebelum buat latihan. Okey. Kemudian kita masukkan latihan. Bawah ni adalah lembaran latihan. Okey. Itu caranya. Sekarang ni kita dah siap kita punya assignment. Kita nak kita nak setkan dia. Setkan assignment tu kepada siapa? For. Okey. For ni maksudnya kepada siapa? Kan biasa kadang-kadang cikgu ni mungkin dalam satu form tu, satu tingkatan tu kita ajar 2 atau 3 kelas kan. Mungkin kelas tu hampir sama level dia. Jadi cikgu nak menggunakan assignment yang sama dan nak berikan kepada 2 ataupun 3 kelas yang berbeza. Jadi cikgu boleh klik dekat sini lah. For ni cikgu klik. Tapi syarat dia kelas-kelas ni semua cikgu dah create dululah. Kalau belum create,
Memang tak adalah dekat sini. Ini semua yang dah di-create. Okey. Jadi pastikan sebelum buat assignment, cikgu create semua dulu. Create semua dulu kelas-kelas yang cikgu ajar dan invite murid lah. Murid tu tak masuk lagi, tak ada masalah. Yang penting kelas tu kita dah create. Okey. So kita boleh pilih sinilah. Cikgu pilihlah kelas mana cikgu nak. Okey. Itu adalah 4. Okey, kemudian kita boleh pilih all student ataupun kita nak pilih setiap murid, sesetengah murid sahaja. Boleh pilih kat sini. Okey, points pula. Points ni adalah markah sebab assignment tadi kan. So kita boleh letak point ni berapa. Kita nak letak 10 ke, kita nak letak 5 ke, terpulang pada kita. Itu markah yang kita nak berikan untuk assignment yang latihan 1. Okey? Ataupun kita nak buat dia sebagai ungraded, boleh juga. Okey? Kalau cikgu cakap, cikgu rasa macam latihan ni sekadar latihan pengukuhan saja, bukannya latihan PBS. Jadi cikgu boleh klik ungraded lah. Tapi kalau macam cikgu nak jadikan dia sebagai PBS ataupun kita nak tengok tahap budak tu macam mana tahap dia, faham ke, kurang ke kan. Jadi kita boleh letak points lah. Okey, itu points. Kemudian kita ada due date. Due date. Okey. Ni. Due date ni kita boleh set sebab assignment kan. So kita boleh set assignment. Contohlah kita nak bagi timer untuk assignment ni. Okey. Kita nak bagi contoh hari ni 15 kan. So saya nak bagi tempoh sehingga 16 contoh, sehingga esok. So kita boleh klik lah 16, kemudian kita masuk. Kalau nak masukkan masa sekali, boleh masukkan masa sebelum pukul 2 petang ke, macam tu. Okey, boleh masukkan. So dia akan keluar macam ni lah bila dah masuk. Okey. Lepas tu dekat topik pula dekat topik. Ingat lagi tak topik kita dah buat tadi kan? Topik-topik yang kita dah buat tu. Okey. Inilah assignment ni kita akan masukkan. Dia sebenarnya berada di topik mana? Sama ada latihan macam saya buat tadi kan, latihan nota video. Jadi macam ni bab 5 latihan 1. So dia adalah lebih kepada latihan. So saya akan pilih kepada latihan lah. Kalau katalah topik yang cikgu buat tadi tak kena dengan assignment yang kita nak buat ni, cikgu boleh create topik baru. Okey, tak ada masalah. So kita klik latihan lah. Okey. Bawah ni ada lagi lah rubrik dan sebagainya. Okey. Kemudian atas ni nampak tak button atas ni dia ada save. Save ni dia auto save. Cikgu jangan risaulah. Dia auto save. Okey, assign dia ada assign. Okey, kita dah siap semua dah setting dah semua cantik dah bagai dah. Okey, kita nak assign. Bila kita klik anak panah kecil tu, okey dia akan ada macam ni. Ada banyak Ada assign, ada schedule, ada save draft atau discard draft. Okey, jadi cikgu boleh pilih lah. Assign ni maksudnya cikgu nak hantar kerja tu sekarang. So cikgu boleh assign. Kalau schedule maksudnya mungkin cikgu nak hantar kerja ni, mungkin cikgu buat ni awal pagi, jadi takkan nak hantar awal pagi. Jadi mungkin cikgu nak schedulekan dia pukul 11 pagi masa kelas contoh. Okey, ataupun cikgu nak schedulekan dia minggu depan punya assignment untuk minggu depan. Boleh. Ataupun cikgu nak save as draft. Lepas ni mungkin ada benda yang mungkin cikgu tak jumpa ataupun latihan belum buat kan. Ataupun video tak jumpa video ke apa ke. Cikgu boleh save as draft dulu. Save draft. Okey. So nanti cikgu boleh edit balik. Kalau discard draft ni hilang lah. Maksudnya ibarat macam delete lah. So tak ada lah yang cikgu buat tadi. Okey. Jadi pilih 3 atas ni dia. Jangan discard draft ni. Kecuali memang cikgu nak delete assignment tu lah. Okey. So katakan saya nak terus assign. So saya akan klik assign. Okey. Tadi kita pilih latihan kan. Dia akan keluar macam ni. Ni kita ada topik-topik kita tadi. Nota, video, latihan. Tadi semua kosong kan. Saya dah buat first assignment saya adalah latihan 1. Dan saya dah pilih topik tadi latihan. So dia akan keluar dekat latihan. Okey. Dekat video nota tak adalah. Macam tu. Sekarang ni mungkin kita nampak lah nak buat apa kan. Tapi bayangkan cikgu. Nanti cikgu dah ada 100 assignment contohnya. Okey. Bayangkan 100 assignment tersusun semua sekaligus. Macam mana cikgu nak cari? Susah kan? Sebab tu pentingnya perlu ada topik tadi. Supaya
Bila terlalu banyak, kita dah tak tengok dah kat sini. Kita akan pilih kat tepi ni. Kita nak cari pasal apa? Latihan. Okey, klik latihan. So, dia akan keluar bahagian latihan saja. Assignment-assignment yang berada di bawah latihan. Kalau kita klik video, dia akan keluarlah assignment-assignment berkenaan dengan video. Macam tu. Okey? Saya harap fahamlah. Laju sangat ke? Minta maaf. Okey, kalau laju anda boleh cuba pause lah. Pause dan boleh rewind balik ke, boleh tengok semula banyak kali. Okey. Jadi, ini saya nak tunjuk satu lagi. Katalah cikgu dah assign, lepas tu cikgu nak edit. Jangan takut, dah tersalah tekan assign tadi. Lepas tu, alamak, lupa. Tadi tak masukkan nota. Contoh, okey. Jadi jangan risau, nampak pergi dekat bab 5 ni, klik, pergi dekat dia. Okey, dia akan keluar 3 titik ni. Cikgu klik 3 titik ni. Dia ada edit, delete, copy link, move up, move down. Move up, move down, dia tak keluar sebab baru ada satu. Kalau dah ada 2 assignment, 3 assignment dan selebihnya, dia akan keluarlah move up, move down ni. Okey, ni sebab satu baru, dia tak adalah. So, edit. Cikgu boleh klik edit. Ataupun kalau cikgu nak delete assignment tu, kan? Tak nak lah, tak best lah, ataupun tersalah bagi assignment kelas lain ke macam tu. So, cikgu boleh delete. Copy link ni apa? Copy link ni, cikgu boleh copy link assignment ni. Kemudian cikgu terus paste dekat kelas cikgu. Dekat grup WhatsApp ke, grup Telegram ke. Jadi, murid boleh terus klik link tu dan dia akan terus terbuka dekat dia punya Google Classroom dia lah. Okay? Kalau copy link tadi, macam ni lah. Bila kita dah copy paste link dekat grup, murid tekan, dia akan keluar macam ni. Bab 5 latihan 1, markah 100. Due date dia 17 Ogos, 2 PM. Jadi dia ada keluar ni, budak boleh nampak terus, dia boleh jawab lah. Dia boleh jawab dan hantar. Okey. Ni instruction, ni student word ni. Ni sebab paparan saya buka melalui saya jugalah. Kalau paparan murid dia lain sikit lah. Dia tak ada lah student word ni. Okey. Itu macam tu. Boleh Okey. So, kita back balik. Kita dah siap dah assignment tadi. Okey. Kita pergi kepada stream balik. Tadi stream, muka depan kelas kan? Muka depan kelas 2 Khawarizmi tadi. Upcoming tadi kosong tu. Sekarang dah ada. Dekat sini pun dah ada assignment. Tadi kosong kan? Dia dah keluar. Assignment yang kita buat tadi, dia terus automatik keluar dekat paparan mula-mula kelas. Jadi murid bila keluar je, dia tu nampak, oh ada assignment hari ni. Tengok kat sini, oh ada due date dia esok. Kena buat ni. Macam tu. So, dia ada keluar kat sini lah. Okay, ataupun kalau murid nak tanya pasal berkenaan dengan assignment ni, dia boleh klik assignment untuk dia PM ataupun message dekat situ. Tak ada masalah. Okey, ini saya nak tunjuk tadi. Instruction. Kemudian student word. Ini paparan cikgu. So, dekat student word ni, cikgu boleh nampak lah. Berapa orang yang dah turn in, berapa orang assign. Sebab apa assign ni kosong? Sebabnya dalam kelas kita tadi masih belum ada murid. Zero. Sebab saya baru buat, murid pun belum masuk. So, assign ni zero. Bila murid dah masuk, dia akan naiklah assign ni. Dan bila murid dah jawab dan dah hantar semula kepada kita, kita akan nampak dekat turn in. Okey? Macam tu. Okey, saya harap fahamlah. Okey, itu habis untuk assignment. Quiz assignment pun lebih kurang lah cikgu boleh explore sendiri. Mungkin next video saya akan tunjuk yang lain pula. Cuma saya nak tunjuk satu lagi berkenaan contoh, mungkin cikgu nak buat nota kan. Mungkin nak berkongsi nota dulu dalam Google Classroom. So, akan tunjuk. Nota ni lebih kepada material lah. So, bila dekat kelas kita tadi, kita klik classwork. Kita nak buat assignment kan. Kita klik classwork. Okay. Klik create. Okay. Kemudian kita pergi kepada material. Nampak atas ni dah tukar material. Kalau yang tadi atas ni assignment. Yang ni material. Material ni maksudnya bahan sahaja. Bahan bantu mengajar. Bahan untuk murid. Nota dan sebagainya lah. So, kita boleh, macam biasalah kita boleh type title dia. Masukkan nota berkenaan dengan apa. Description dia apa. Okay, kita boleh masukkan bahan-bahan tadi. Kalau katalah nota tu cikgu buat menggunakan PowerPoint. Cikgu boleh upload lah. Mungkin kalau PowerPoint tu kita dah save dekat Drive, cikgu boleh klik Drive terus.
Kalau PowerPoint yang nota tadi, cikgu save dalam komputer cikgu ataupun dalam handphone. So, cikgu boleh klik upload, ikon upload ni. Ataupun cikgu nak menggunakan nota daripada internet. So, cikgu copy link dekat internet tu, nota yang cikgu dah buka tadi, yang cikgu dah cari tu, copy link. Jadi, cikgu masukkan dekat ruangan ikon link ni lah, klik link. Sama macam yang tadi yang kita buat, okey? Ini untuk video YouTube. Ini contoh lah. Contoh saya dah buat. Okay, saya dah masukkan. Kemudian saya masukkan semua video berkenaan dengan bab 5. Jadi murid boleh, kalau bila-bila katalah kita dah belajar bab 5 ni awal lah. Bila dah hujung tahun, bila dah nak exam akhir tahun. Ataupun dia dah naik tingkatan 3, nanti dia nak tengok balik. Dia boleh rujuk semula. Okay? Sebab benda ni selagi kita tak delete, dia tak hilang lah. Jadi selamat. Okay? So, murid boleh tengok. Kemudian, 4 ni saya pilih 3 kelas. Untuk semua kelas yang saya ajar, saya pilih. Okay, dan all student. Kemudian, topiknya adalah nota. Okay. Jadi, sekarang ni kita nak assign dia. Dia tak ada assign lah. Sebab ini hanya material. So, dia akan bertukar jadi post. Dia bukan assign. Kalau assignment tadi, button ni dia adalah assign. Okay. Sekarang ni kita nak post. Apa yang ada dekat post ni? Tengok. Okey. Kalau untuk post ni dia tak ada schedule lah untuk nota ni. Nota dia hanya ada post, save draft dengan discard draft. Okey, sebab nota kan buat apa nak schedule kan. Post je lah bila-bila. Ataupun kalau cikgu katalah cikgu jenis advance kan. Bulan 1 tu cikgu dah siap semua dah nota sehingga bab 11 contohnya. So cikgu boleh save as draft. Sebab kalau kita post semua nanti budak pening pula. Kenapa banyak sangat nota ni? Maksudnya. Okey, macam tu. So, kita boleh save as draft lah. Save draft. Okey, bila sampai masa nanti, baru kita post. Bila sampai masa, kita post. Macam tu. Okey, dia tak ada schedule. Okey, so kita pilih post. Nampak dia keluar dah bahagian nota. Yang tadi bahagian latihan. Material created. So, dah keluar dah. Dekat bahagian nota, ada nota bab 5. Ni dah ada. Okey. Dekat latihan, ada yang latihan tadi, assignment yang kedua tadi. Boleh kemudian cikgu boleh buatlah video ke, terpulanglah. Topik tadi terpulang pada cikgu. Okey, atas kreativiti masing-masing. Okey. Penat juga bercakap sebenarnya. Okey, jadi saya harap fahamlah setakat tu. Okey, kita nak tengok sikit lagi. Kita pergi balik dekat muka depan kelas kita tadi. Ibaratnya pintu lah. Pintu utama kelas 2 Al-Khawarizmi ni. Okey. Apa jadi pada pintu utama? Tadi ada satu assignment kan? Ada satu je. Sekarang dah ada 2. Latihan tadi. Nampak tak? Ni latihan. Gambar macam tulisan ada banyak ni. Yang ni assignment. Kalau material, ikon dia lain sikit. Ini adalah material. Material ni murid dia tak perlu nak turn in. Okey. Tapi kalau assignment, murid kena turn in. Baru dianggap selesai kerja dia. Kalau selagi dia tak turn in, dia akan jadi kerja macam tertangguh lah. Kerja tak siap. Okey. Okey, untuk nota ni tak ada apa-apa lah. Tak ada masalah. Okey. Dan upcoming ni, kita boleh tengok due untuk yang assignment saja. Yang nota dia tak ada due lah. Sebab nota ni bebas. Bila-bila nak tengok boleh. Siapa-siapa nak tengok pun boleh. Okey. Nak tengok, tak nak tengok pun tak apa. Okey. Jadi itulah. Sedikit berkenaan dengan cara kita assign dan macam mana apa jadi. Okey. Ni kita back. Macam mana nak back, nak keluar paparan ni balik ni? Ada ramai ni pening ni. Daripada sini, dia nak keluar balik muka depan tadi macam mana? Senang je cikgu. Cikgu pergi dekat bahagian atas ni. Kita ada satu bar dekat atas ni. Bar utama ni. Okay, bar utama ni dia tak berubah. Dia akan berubah kat sini je. Kalau kita masuk kelas lain, nama kelas ni berubah. So, cikgu klik dekat 3 garisan tepi ni. Okay, klik garisan tu. Dan pilih classes. Dia akan keluarlah. Keluar tab kecil tu, pilih classes. Dia akan keluar macam ni lah. Muka depan keseluruhan sekolah kita. Sekolah kita lah, senang cerita kan. Sekolah kita. Apa yang ada dalam sekolah kita. Berapa kelas yang kita mengajar. Apa program yang kita ada dalam tu. Semualah untuk yang kita sahaja. Bukan untuk rakan guru yang lain.
Ni untuk kita. Okey? Akan keluar macam ni. So nampaklah tadi Nampak 2 Al-Khawarizmi dah ada. Dia ada dah keluar kat sini. Kita boleh tengok teruslah yang mana ada kerja, mana tak ada kerja. Ni ada due 1 pukul 2. Jadi murid kan dia ada kelas banyak kan. Mungkin bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sekian. So sebenarnya bila dia buka muka depan dia dah nampak dekat sini. Yang mana assignment dia kena buat. Okey. Itulah beza. Okey, ada dengan tak ada. Ni tak ada kerja. Ni ada kerja. Okey. Jadi saya harap setakat tu faham okey. So tahniah. Tahniah. Okey, anda dah selesai belajar menggunakan Google Classroom Part 1. Alhamdulillah. Terima kasih kerana setia bersama saya. Okey, saya doakan semoga anda berjaya belajar dan berjaya aplikasikan apa yang saya tunjukkan, apa yang saya kongsikan hari ini dalam sesi PDPR anda supaya dan saya harap ianya membantulah. Okey, jadi itu sahaja daripada saya untuk video kali ini berkenaan dengan belajar menggunakan Google Classroom Part 1. Okey, nantikan untuk Part 2 insya-Allah dalam masa yang terdekat saya akan kongsikan. Okey, sekian sahaja daripada saya, Cikgu Suzy. Sebelum itu jangan lupa like, share dan subscribe YouTube channel Cikgu Suzy Salim. Okey, bye. Assalamualaikum.